Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Amma ba'd. Alhamdulillah, syukur kepada Allah di atas nikmat dapat menunaikan solat Zuhur berjemaah dan dapat pula duduk dalam majlis. Suatu majlis yang mulia, majlis untuk kita pakat dengar sesuatu tentang sembahyang ataupun solat kita. Dan tajuk yang diberikan ialah tajuk tentang khusyuk dalam sembahyang. Jadi khusyuk ni satu perkara yang kita kira sangat-sangat sukar untuk diperolehi dengan sempurna. Tapi kita perlu berusaha untuk mendapatkannya. Kerana khusyuk sembahyang dia ada hubung kait dengan hati hamba. Kita tak nampak Allah, tapi Allah nampak kita. Kita tahu tentang Allah Ta'ala melalui kitabnya. Bagaimana Allah Ta'ala sendiri menceritakan kepada kita tentang sifatnya. Daripada itulah kita dapat tahu Allah itu siapa. Jadi apabila kita sembahyang, kita bermunajat dengan Allah. Kita berbicara dengan Allah. Yang dengan mata kasar kita tak nampak. Tapi kita boleh yakini dalam hati kita, Allah nampak kita. Dan mengetahui isi hati kita. Dan mengetahui segala keadaan kita, baik semasa kita masih hidup di dunia ini, maupun setelah kita meninggal dunia di akhirat nanti. Oleh kerana itu, ada sesuatu yang perlu kita fahami atas tajuk khusyuk. Pertama, Allah sebut dalam Al-Quran, fawailul lil musalli, celaka bagi orang sembahyang. Sembahyang tapi celaka. Yang beritahu celaka ni Allah sendiri. Yang beritahu tentang celaka ni siapa? Allah Ta'ala sendiri. Mana ada sesuatu perlu kita fahami atas sembahyang kita ni. Dan celaka yang Allah sebut ini, ulama dalam terjemah ayat ni kepada dua pandangan. Sebahagian mereka berkata ayat ni ayat Makkiyah, ayat yang diturunkan oleh Allah semasa di Mekah sebelum hijrah. Dan umumnya apabila ayat turun di Mekah, dituju kepada orang kafir, bukan kepada orang beriman. Celaka yang dimaksudkan di sini kepada orang kafir. Dan orang kafir pula tak sembahyang. Jadi kata mereka, musallin yang dikenakan di sini adalah satu lafaz yang Allah Ta'ala turunkan untuk menghina golongan yang engkar, yang tak sembahyang. Jadi kata mereka, ayat ni ayat mengenai orang tak sembahyang. Musallin dengan mana alladzina la yusallun. Kerana ayat ni mengenai orang kafir. Jadi celaka dengan tak sembahyang. Dengan sebab tak sembahyang. Sebahagian lain di kalangan ulama tafsir kata ayat ini walaupun surah turun di Mekah, tapi ayat akhir, tiga ayat akhir adalah ayat yang diturunkan di Madinah, mana selepas hijrah.
Kalaulah ia mengenai orang selepas pada hijrah dituju kepada munafik. Fawailul lil musallin maknanya orang munafik. Ia sembahyang tapi tak khusyuk. Alladzina hum an salatihim sahun, iaitu orang yang mana tak ingat pada Allah semasa melakukan amalan khusus yang disyariatkan untuk mengingati Allah. Sembahyang ni satu syariat khusus untuk supaya hamba ingat Allah. Sekalipun hamba patut ingat Allah sentiasa, luar sembahyang maupun dalam sembahyang. Jadi oleh kerana Allah syariatkan sembahyang dalam satu hari 5 waktu, dalam waktu tu khusus untuk suatu waktu diambil untuk ingat Allah semata-mata. Yang tidak bebas hamba ni nak guna waktu, tidak bebas. Inna salata kanat 'alal mu'minina kitaban mawqutah. Sesungguhnya sembahyang difardukan kepada orang mukmin waktu yang khusus. Zuhur sekian-sekian waktu, asar sekian-sekian waktu, maghrib, isya dan juga subuh. Jadi waktu khusus inilah disyariatkan supaya hamba ingat Allah semata-mata. Jangan ingat yang lain. Seperti mana Allah sebut dalam ayat lain, aqimis salata li dzikri. Kamu hendaklah dirikan solat semata-mata untuk ingat padaku. Jadi orang yang bertakbir Allahu Akbar sebenarnya dia menafikan yang lain. Masa ni dia telah berikrar untuk ingat Allah sepenuh-penuhnya, berakhir daripada takbir hingga kepada salam. Apabila Assalamualaikum, maka tempoh yang dikhususkan untuk ingat Allah Ta'ala sudah dikira berakhir. Jadi pada masa amalan khusus ni masih dia tak ingat Allah, memang orang ni sangat kurang ajar. Jadi munafik dalam sembahyang yang disyariatkan khusus untuk mengingati Allah, dia masa ni pun dia tak ingat Allah. Jadi fawailul lil musallin, maka celaka bagi orang yang sembahyang, alladzina hum an salatihim sahun, yang lalai dalam amalan khusus yang disyariatkan untuk ingat Allah. Jadi kecelakaan dalam ayat ni untuk orang sembahyang tapi jenis munafik. Jenis munafik. Semoga Allah lindungi kita daripada golongan munafik. Dan Allah Ta'ala sebut juga dalam surah lain tentang munafikin, dia sembahyang. Orang munafik ni orang sembahyang. Zaman Nabi mereka tak boleh dibezakan. Dari segi perwatakan luar, penampilan mereka tak boleh dibezakan. Sehingga Nabi pun tak cam, sahabat-sahabat lain pun tak kenal. Kurang kerana zahir mereka seperti orang Islam lain. Mereka sembahyang berjemaah, mereka hadir dalam majlis-majlis khusus. Kadang-kadang mereka juga turut serta dalam jihad bersama Nabi. Tapi boleh dikesan orang munafik ni ialah sembahyang mereka. Idza qamu ila shalah qamu qusala. Time dia sembahyang, bila dia berdiri sembahyang, dia berdiri sangat malas. Masa tu dapat dibezakan orang munafik. Dan dia sembahyang pula untuk memperlihatkan kepada orang ramai. Kerana maksud sembahyang mereka supaya mereka dianggap orang Islam. Mereka tak ingat Allah Ta'ala seperti mana yang sepatut mereka ingat. Dalam sembahyang. Jadi perihal orang munafik Allah sebut dalam ayat ni, dalam surah An-Nisa, nak beritahu kepada kita umat Islam yang ada hubungan dengan Al-Quran, dengan wahyu Tuhan, jangan jadi macam ni. Celakalah kalau sembahyang seperti ini. Ini satu maklumat yang kita kena tahu, pentingnya khusyuk dalam sembahyang, kerana tak khusyuk, keadaan dia tadi menyebabkan satu orang tu dihukum orang yang celaka. Orang celaka. Jadi oleh kerana itu insya-Allah kita berazam
Sungguh-sungguh supaya sembahyang kita ada nilai khusyuk, insya-Allah. Kena ada usaha. Dan satu perkara yang kita perlu fahami adalah, oleh kerana sembahyang ni adalah merupakan suatu amalan yang Allah pandang sungguh-sungguh pada setiap hamba setiap hari. Sebagai ulama tulis, sembahyang adalah merupakan suatu keadaan yang Allah pandang pada hamba itu setiap hari. Kalaulah sembahyang dia khusyuk, maka waktu-waktu lain diterima. Kalau sembahyang dia tak khusyuk, waktu-waktu lain ditolak. Sebab itulah waktu tertentu Allah Ta'ala syariatkan. Awal-awal pagi, subuh. Tengah hari, zuhur. Petang sikit, asar. Masuk saja malam, maghrib. Sebelum tidur, isyak. Tak boleh ubah suai. Melalui 5 ini, apabila seseorang tu dapat jaga kelima-lima dengan khusyuk, dikira hamba Allah yang ingat Allah. Kalau dalam 5 ni dia tidak khusyuk, dikira dia tidak dapat ingat Allah Ta'ala. Jadi penting khusyuk. Dan musuh kita syaitan, dalam tajuk sembahyang ni lah dia akan cuba menyerang kita. Walaupun dia goda kita, dia akan cuba jauhkan kita daripada Allah dengan cara berbagai-bagai. Tapi yang paling dia bagi tumpuan untuk menggoda manusia ialah dalam sembahyang. Dalam sembahyang. Kerana bila rosaknya sembahyang seorang itu, mudahlah dia nak rosakkan apabila luar sembahyang. Oleh kerana itu kita kena jaga. Kerana luar sembahyang kita tidaklah diserang oleh syaitan sebagaimana dalam solat. Seperti mana hadis Nabi kita SAW, Nabi bersabda, apabila azan berkumandang, maka syaitan lari dengan terkentut-kentut, takut. Apabila orang tu bangun berdiri sembahyang, maka syaitan beranikan diri masuk dengan caranya, dan masuk dalam hati orang sembahyang. Dia kata pada orang sembahyang dalam bisikan dia, uzkur kadza, uzkur kadza. Kamu ingatlah benda ni, kamu ingatlah benda ni, kamu ingatlah benda ni. Sehingga seorang sembahyang tu dia ingat segala-gala yang lain, Allah saja yang dia tak ingat. Ini. Selesai saja sembahyang, dia pun selesai kerja. Habis tugas. Jadi kalau begini musuh kita yang Allah jadikan kepada kita semua, maka kita kalau tak berjuang lawan dia, kita akan kalah. Seperti dalam riwayat mengatakan apabila sembahyang tu tidak khusyuk, buat sambil lewa, Allah Ta'ala akan campakkan sembahyang tu seperti kain buruk, dilempar. Satu riwayat. Oleh kerana itu kita kena jaga supaya sembahyang kita ada nilai, ada kualiti. Jadi musuh akan usaha untuk merosakkan sembahyang. Jadi pagi tadi dah kita belajar cara-cara macam mana Nabi SAW ajar kepada kita di segi cara pelaksanaan sembahyang. Kita kena jaga. Sebab syaitan tak boleh menembusi seseorang insan yang dapat 2 perkara. Pertama, jaga sunnah dan ikhlas. Dia tak boleh menembusi. Jangan ada dalam perbuatan sembahyang kita perkara-perkara bukan sunnah. Jangan ada. Selama mana kita dapat jaga dengan baik sunnah yang sabit daripada Nabi SAW, maka ia merupakan satu benteng yang sangat kukuh. Dan sunnah campur dengan ikhlas, satu benteng yang sangat kukuh. Dan kita dah belajar pagi tadi. Jadi peluang kita satu lagi ialah kita kena pastikan khusyuk ada dalam hati. Allah berfirman dalam Al-Quran, qad aflahal mu'minun. Orang yang mukmin ni memang dia berjaya. Yang akhirnya Allah beritahu pada ayat yang ke-10, orang yang akan mempusakai syurga Firdaus. Jadi sifat pertama bagi orang mukmin dalam ayat ni, dalam surah Al-Mu'minun, alladzina hum fi salatihim khashi'un. Sifat pertama. Kemudian baru Allah beritahu satu persatu sifat-sifat lain. Tak silap 8 atau 10 sifat. Akhir sekali Allah kata, mereka inilah yang akan mempusakai syurga Firdaus apabila mati.
Jadi orang mukmin yang betul-betul mukmin, alamat pertama mukmin itu adalah sembahyang mereka khusyuk. Semoga Allah bagi kepada kita sifat tersebut. Alladzina hum fi salatihim khusyuk. Yang mereka dalam sembahyang mereka tawajuh penuh kepada Allah. Jika orang tanya macam mana nak dapat khusyuk? Memang perkara ni perlu kita pelajari. Seperti mana pagi tadi kita belajar, khusyuk pun juga kena belajar. Jadi ramai ulama Islam kita yang menulis atas tajuk sembahyang khusyuk. Jadi dalam masa yang ringkas ini kita ambil beberapa lah perkara yang kita patut jaga. Di antara lain, apabila sembahyang ni merupakan doa, apa-apa sahaja perkara yang boleh menghalangkan makbulnya doa kena jaga. Sembahyang di segi lugah bahasanya adalah dia merupakan doa. Di segi istilah sahaja, amalan tertentu, bacaan tertentu, waktu tertentu, bermula dengan takbir, berkesudah dengan salam, maka sembahyang. Itu istilah. Tapi di segi bahasa, dia adalah merupakan doa di antara hamba dengan Allah. Suatu bentuk munajat di antara hamba dengan Allah. Jadi apabila dia doa, satu perkara yang kita kena fahami ialah doa ini dia ada perkara-perkara yang terhalang daripada makbul. Kena jaga. Di antaranya ialah jaga makan dan minum daripada sumber yang haram. Itu perkara penting. Jadi apabila kita kata makan, minum dan pakaian jaga daripada sumber yang haram, bermakna pencarian kita mesti daripada sumber yang halal. Pemilikan juga mesti daripada cara yang halal. Sebab pakaian kita bukan makan, kita pakai. Pakai ini pemilikan. Ada jenis makanan dan minuman masuk dalam perut kita. Ada jenis pemakaian. Sejadah kita, tempat duduk kita, pakaian kita, daripada pemilikan yang halal. Kena pastikan dua-dua tu halal. Jadi orang yang mana punca rezekinya haram, mustahil akan khusyuk sembahyang. Sebab ia adalah merupakan satu perkara yang boleh menghalang daripada doa makbul. Satu hadis Nabi kita SAW, satu orang tu berdoa, Ya Allah, Ya Allah. Tapi apabila didapati makanan dan pakaiannya daripada sumber yang haram, daripada mana cara dia boleh diterima doanya? Anna yustajabulah. Macam mana dia akan diterima doa sedangkan sumber rezeki, makanan dia, minuman dia daripada sumber yang haram. Jadi di antara syarat penting untuk khusyuk sembahyang ialah makanan dan minuman kita beserta pakaian kita mesti daripada sumber yang halal. Jadi tajuk halal ni luas. Jadi kena perbetulkan perkara-perkara yang berhubungan dengan makanan, minuman dan juga pakaian. Memberi kesan besar. Kita kena jaga. Yang kedua, apa yang kita buat dalam sembahyang, kita kena latih sebelum sembahyang. Kena ada latihan. Seperti mana kita sembahyang sunat, dia latihan untuk sembahyang fardu. Yang dipandang oleh Allah Ta'ala akan hamba di segi ibadat sembahyang, fardunya. Yang lain adalah pelengkap, penyempurnaan bagi fardunya. Sebab itulah dilatih sembahyang sebelum, sembahyang selepas. Supaya fardunya memiliki nilai yang sempurna. Itu latihan sembahyang sendiri. Di samping itu, dia ada lagi latihan amalan-amalan yang kita buat dalam sembahyang. Sembahyang kita ada apa? Kita ada zikir dan kita ada tilawah. Betul tak? Dia dua tu. Kita ada Allahu Akbar berkali-kali. Kita ada Subhana Rabbiyal A'la. Kita ada Subhana Rabbiyal Azim. Kita ada tahiyat. Dan kita ada tilawah Al-Quran. Jadi, bacaan-bacaan ini, rukun qauli ini, kita kena latih luas sembahyang. Kena ada waktu untuk kita berzikir dengan zikir-zikir yang diajar oleh Nabi SAW. Kita latih khusyuk dalam berzikir untuk kita baca zikir itu dalam sembahyang. Dan ini sudah
dikira amalan biasa manusia. Di kalangan umat Nabi Muhammad SAW, zikir adalah amalan biasa mereka. Untuk mendapat pahala dan melatihkan diri kita ingat Allah sentiasa. Tapi dalam masa yang sama, zikir juga merupakan latihan untuk khusyuk semayang. Sebab itulah kita jangan bilang, kita kena tawajuh. Subhanallah, Maha suci Allah, suci daripada perkara yang cacat dan celah, yang kurang. Tidak seperti makhluk, tidak seperti kita sendiri. Ada saja kelemahan, ada saja kekurangan. Tapi Allah suci daripada segala kekurangan, segala kecacatan dan segala kecelakaan. Kita latih. Jadi latihan ini menyebabkan kita khusyuk. Dalam sebutan tadi kita khusyuk. Maka apabila sudah dilatih, apabila dibaca dalam solat, dia akan datang ke khusyuk. Jadi ada hubung kait di antara amalan sebelum dengan selepas. Yang kedua, tilawah. Dalam sembahyang kita baca Quran. Lebih lagi surah Fatihah. Manakala surah-surah lain, pilihan masing-masing. Jadi tilawah juga kena latih. Mana di luar sembahyang kita kena adakan kebiasaan kita, rutin kita baca Al-Quran. Dan baca dengan tadabbur. Apabila masa baca luar sembahyang kita sudah ada tawajuh, khusyuk, maka latihan tadi menyebabkan sembahyang kita, apabila kita baca Al-Quran, kita akan tawajuh dan khusyuk. Di antara lain, untuk bacaan ini kita kena tengok ayat-ayat dan makna-maknanya sebelum kita sembahyang. Kita boleh buat. Katalah kita nak baca Fatihah, kita nak baca Qul ya ayyuhal kafirun, kita nak baca Qul huwallahu ahad. Kita tengok dalam tu apa maksud. Perhati betul-betul. Bukan membaca Al-Quran dalam sembahyang seperti mana orang mengigau. Mulut bunyi, mulut menyebut sesuatu tapi tak tahu ke mana pergi. Dia orang ajam ni, dia tidak macam orang Arab. Kena belajar, kena latih. Latih sekurang-kurangnya apa yang kita nak baca dalam sembahyang kita. Lebih-lebih lagi Fatihah kita. Ya. Apa yang kita sebut itu kita cuba memahami. Kita menyebut sesuatu yang kita nak supaya Allah dengar dan Allah luluskan. Jadi kalau kita tak ambil kisah, nak tahu makna apa, nak tahu apa arti, ikutlah apa boleh baca, macam mana akan dapat khusyuk? Kita kena tawajuh, insya-Allah. Dan boleh dilatih sebab amalan sembahyang ni kita buat hari-hari. Cuma kita tak latih, maka tak datang free dan percuma. Melalui latihanlah kau ni akan datang kepada kita. Jadi kita kena sedar Fatihah yang kita baca tu satu munajat. Dalam tafsir ada sebut Fatihah merupakan satu cara yang Allah Ta'ala nak supaya hamba guna lafaz-lafaz ini untuk bermunajat. Sebab tu mereka kata dalam ni sebuah satu bentuk takdir dalam bahasa Arab. Qulu wahai hamba-Ku, sebutlah Bismillahirrahmanirrahim. Qulu wahai hamba-Ku, sebutlah Alhamdulillahirabbil alamin. Dia ada lebih keempat susunan dalam Fatihah itu. Allah Ta'ala ajar hamba supaya sebut begini untuk bermunajat denganku. Kemudian setelah baca waladhdallin, kita akan kata amin. Perkenankanlah wahai Allah. Kenapa kita kata amin? Kerana ini satu permohonan, satu munajat untuk Allah Ta'ala kabulkan. Tapi kalau kita tak bagi perhatian, tak bertawajuh pada masa baca seperti ini, macam mana khusyuk akan timbul? Dia tak akan mudah datang. Oleh kerana itu, bacaan kita juga, kita kena latih. Latih di luar sembahyang, untuk kita baca dalam sembahyang. Dan kita tukar-tukar surah-surah lain pula. InsyaAllah apabila kita tengok terjemahan dia, kita baca, kita teliti mana-mananya, dan kita pun sembahyang, maka dia akan datang ke khusyuk. Yang ketiga, kita kena latih sembahyang untuk khusyuk. Latihan. Biasa latihan sembahyang khusyuk ni waktu khusus, duha ataupun tahajud. Ada satu waktu lapang bagi kita
yang kita khususkan untuk kita latih sembahyang. Sebab sembahyang apabila kita latih, kita boleh panjangkan, kita tak terikat. Kita boleh panjangkan dia. Hatta rukun-rukun yang pendek pun untuk sembahyang sunat dipanjangkan, boleh dipanjangkan. Jadi kita latihlah sembahyang sunat. Latihan berzikir, latihan bacaan, tilawah, dan latihan sembahyang sunat untuk khusyuk. Kita boleh pilih waktu duha atau waktu tahajud. Untuk supaya sembahyang kita khusyuk, berkualiti. Kita panjangkan qiyam, kita baca. Jangan gopoh. Panjangkan rukuk. Janganlah 3 kali, bacalah beberapa kali. Iktidal dan sujud. Baca banyak-banyak, jangan pendek-pendek. Subhana rabbil a'la, berkali-kali. Paling-paling kurang kita latih, masa sembahyang kita latih itu, kita kena latih keadaan kita, Allah melihat aku sedang buat apa ni. Lahirkan perasaan Allah sedang melihat aku. Allah mendengar bacaanku ni. Orang lain tak dengar. Aku dengar dan Tuhanku juga dengar. Yang ketiga, Allah mengetahui isi hatiku ni. Kita sembahyang untuk siapa? Kita tak perlu tipu. Allah lebih tahu. Ikhlas atau tak ikhlas, jujur atau tidak jujur, Allah memang tahu. Beginilah kita latih. Allah dengar bacaanku, Allah mengetahui isi hatiku, Allah melihat apa yang aku buat, dan Allah gembira, suka atas perbuatanku ini. Dengan keadaan begini kita sembahyang. Rukuk kita, sujud kita, jangan gopoh. 2 rakaat pun sudah dikira satu perkara yang sangat baik kalau kita dapat latih sembahyang khusyuk. Kita cubakan insya-Allah. Ini cara dia. Kita jangan gopoh sembahyang berdiri lama-lama baca. Perasaan kita, Allah melihat, Allah mendengar bacaan, Allah mengetahui isi hatiku, dan Allah redha dan suka keadaan aku ini. Kita pilihlah satu hari itu, waktu duha atau waktu tahajud, atau waktu-waktu lain yang boleh kita sembahyang sunat. Jadi latihan pada zikirnya, latihan pada tilawah, dan latihan pada sembahyang sunat itu sendiri untuk supaya fardu kita khusyuk. Perkara seterusnya tentang khusyuk sembahyang, kita kena mengetahui Allah sendiri, sifatnya yang mulia, yang sempurna. Sebab kita bermunajat dengan Allah. Jadi Allah yang kita sembahyang ke depannya, kita kena tahu dia tu siapa. Kita sama-sama kita pun, kita ambil kira apabila orang kenal kita atau kita kenal dia. Orang yang kita tak kenal, kita tak peduli sangat. Kawan-kawan yang kita sangat rapat, kita sanggup hutang duit, sanggup beritahu apa-apa, sanggup berbuat, kerana kenal. Jadi kenalan juga merupakan suatu perkara yang boleh menguatkan hubungan. Kalau tak dengar dia cakap, tak tanya khabar dia, jadi rasa sunyi. Jadi oleh kerana kenalan tadilah kita suka berapat, suka berhubung. Kalau boleh dengar dia cakap apa-apa hari ni, kalau boleh tahu berita apa-apa, kerana hubungan. Bukan semua orang tertentu, orang yang kita ada hubungan. Allah Subhanahu wa taala, kalau hamba mengenali Allah dengan makna yang sebenar, dengan arti kata yang betul, dia bila dia sembahyang atas dasar dia kenal Allah. Yakni Allah mengetahui segala masalah kita. Dan Allah berkuasa menyelesaikan segala masalah kita. Itu Allah Taala. Jadi kita kena kenal Allah atas Allah ni berkuasa dan Allah mengetahui. Berkuasa menyelesaikan segala masalah kita dan mengetahui segala masalah kita. Mengetahui dengan sebenar-benarnya. Mengetahui lebih pada kita mengetahui. Itu Allah. Dan kita tidak ada satu orang pun di kalangan kita semua ni yang tidak ada masalah. Maupun masalah sementara sebelum mati, lebih-lebih lagi masalah besar selepas mati. Tidak ada satu orang pun kecuali ada saja masalah dia. Jadi sembahyang adalah
nak supaya Allah Ta'ala yang mengetahui segala masalah kita ini, supaya dia dapat selesaikan masalah kita, kerana dia saja berkuasa melebihi segala-gala untuk menyelesaikan masalah. Jadi apabila kita kenal kadar ini, maka memberi kesan pada sembahyang kita. Yang kedua, kita kenal Allah Ta'ala atas dasar dia mengetahui keperluan dan hajat-hajat kita. Tadi masalah, ni hajat. Dan hamba, tak kira siapa, adalah dalam kehidupan dia nak sesuatu. Baik sesuatu yang dia nak, yang dia perlu tadi, berbentuk sementara sebelum mati, atau sesuatu itu adalah berbentuk kekal selepas mati. Syurga dan umpamanya. Jadi dia nak sesuatu, dia nak dapat sesuatu. Nak duit, nak supaya orang ni sayang kat dia, nak supaya orang ni kasih kepada dia, nak supaya urusan dia selesai. Jadi ada perkara dia nak. Kita bila sembahyang, kita kena sedar Allah Ta'ala yang kita bermunajat tadi, dia mengetahui kehendak kita, keperluan kita, melebihi kita sendiri. Dan kita kena yakin Allah Ta'ala yang mengetahui itu berkuasa sepenuh-penuhnya untuk menyelesaikan atau memberi apa yang kita nak, apa yang kita perlu. Ini contoh untuk kita dengan Allah Ta'ala. Jadi apabila satu orang hamba kenal sebegini, maka sembahyang dia tadi memiliki kekuatan khusyuk yang baik. Jadi contoh macam tadilah, contoh bila kita kenal satu orang lain, tak berhubung dengan orang yang kita kenal tu, rasa satu kesunyian. Ada satu orang yang tak kenal. Jadi boleh dapat berita dia, boleh berbual dengan dia, maka kita rasa seronok. Allah sekiranya hamba kenal Allah, dia akan rasa seronok apabila bermunajat dalam sembahyang. Dan dia akan luahkan segala-gala masalahnya supaya Allah dia dengar, dan supaya Allah selesaikan. Dan dia akan luah sepenuh-penuhnya kehendak dan keperluan dia supaya Allah dengar, dan Allah Ta'ala luluskan. Itu. Semoga Allah bagi faham pada kita. Satu lagi gambaran kita kena sedar. Contohnya, kita dengan dua orang cakap. Dia bercakap dengan kita tak peduli pada dia. Dia dah beritahu satu persatu pada kita. Kita tak peduli pada dia. Kita tengok apa ni, telefon, kita dengar telefon, dia duk cakap dengan kita. Kawan kita kata, "Hey, kamu ni, aku depan kamu. Aku bercakap dengan kamu. Kamu dengar benda lain, kamu bagi tumpang benda-benda lain." Apa perasaan kawan kita? Apa perasaan dia? Lama-lama dia kata, "Ginilah, kalau kamu tak suka berkawan dengan aku, cukup dekat ni." Ini kita dengan hamba, sama-sama hamba. Apabila kita sembahyang, Allah nak dengar bacaan kita, Allah bagi perhatian kepada bacaan kita. Bila kita tak tawajuh kepada dia, "Wahai hamba-Ku, sekiranya depan aku kamu tak ingat pada aku, bila lagi kamu nak ingat pada aku?" Mana Allah melihat kita, Allah dengar bacaan kita, tapi kita duk tawajuh benda lain. Hati kita kemana pergi tak tahu. Depan Allah, jika kita sesama kita akan rasa sesuatu yang tak kena. Cukup tak patut, ini kan pula satu orang tu depan Allah Ta'ala. Sebab tu bila sembahyang selesai saja kita kata apa? Astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Minta maaf ya Allah, kerana dalam 10 minit pun tak boleh ingat sepenuh-penuhnya kepada Engkau. Apatah lagi luar sembahyang. Dalam waktu dan amalan khusus untuk manusia tu buat untuk ingat Allah semata-mata pun tak boleh ingat kepada Allah. Jadi kita pun istighfarlah. Sebab tu disyariatkan selesai saja sembahyang kita istighfar. Kerana bukan masalah kita tak sembahyang, kita tak dapat sempurnakan khusyuk, tawajuh yang sepatutnya kepada Allah yang Maha Esa. Jadi kita istighfar bukan main-main tu, sungguh-sungguh. Kita cuba tanya kita, semenjak kita sembahyang hingga hari ini, berapa kali sembahyang kita yang 10 minit itu yang kita boleh tumpu sepenuh-penuhnya kepada Allah? Berapa kali? Jadi oleh kerana itulah, sesuatu perlu kita buat untuk mengatasi masalah
kelalaian dalam sembahyang kita. Dan kita cuba usaha untuk dapat sepenuh-penuhnya sifat sembahyang yang khusyuk. Yang perkara yang seterusnya ialah kita apabila nak khusyuk sembahyang, selain daripada kita kenal Allah dengan sifat-sifatnya, dan contoh seperti tadi, kita kena ingat akhirat. Sebab khusyuk yang disebut oleh Allah Ta'ala dalam Al-Quran menjurus kepada makna yakin akhirat. Seperti mana Allah sebut dalam Al-Quran, mintalah kamu pertolongan dengan Allah melalui sabar dan sembahyang. Sesungguhnya sabar dan sembahyang ini sangat berat, kecuali kepada golongan yang khusyuk. Kemudian Allah beritahu, golongan yang khusyuk itu siapa? Alladzina yadhunnuna annahum mulaqu rabbihim. Itu orang yang meyakini akan bertemu dengan Allah di akhirat. Orang ni khusyuk. Yakni khusyuk juga akan zahir kepada orang yang fikir akhirat. Otak kepala yang ingat dunia semata-mata tidak mudah untuk dapat khusyuk. Kalau pagi, petang, siang, malam dia fikir hanya dunia semata-mata, sembahyang dia tak dia bila dia takbir Allahu Akbar, benda tu masuk dalam kepala dia. Benda ni dia ingat, benda tu dia ingat, semua dia ingat. Yang tak ingatnya Allah. Jadi untuk mengatasinya ialah latih kita ingat akhirat. Macam mana latih ingat akhirat? Sebelum sembahyang, kita ingat akhirat. Selepas sembahyang, kita ingat akhirat. Kalau kita sembahyang katakanlah 5 waktu, sebelum sembahyang dan selepas sembahyang, kita guna waktu untuk ingat kita satu hari akan mati. Suasana mati mana orang akan tinggalkan kita. Kita dengan Allah Ta'ala. Jika Allah sayang kita, selamatlah kita. Jika Allah benci kita, meranalah kita. Dan kita akan gambarkan bila orang tu dah pergi, dia tak boleh kembali lagi ke dunia. Dan di sana mereka akan dihidupkan kembali. Dan keadaan-keadaan yang berlaku di akhirat luar daripada apa yang sedang berlaku di dunia ini. Dan maklumat-maklumat ini Allah jelaskan satu persatu dalam kitabnya Al-Quran. Jadi apabila kita mari fikir akhirat, suatu hari kita akan menghadap Allah, maka hati kita akan jinak kepada Allah Ta'ala. Dia tidak seperti mana orang hanya fikir dunia. Hati jadi lembut. Jadi kelembutan tadilah menyebabkan satu orang itu bila dia takbir Allahu Akbar, dia akan tawajuh pada Allah. Dia akan tawajuh pada Allah. Ini semua kena latih. Jadi di antara perkara yang mendorong kepada kekhusyukan ialah sentiasa ingat akhirat. Dan perkara ini kena latih. Dalam Al-Quran, 1/4 akhir Al-Quran, Allah Ta'ala turunkannya, dalam tu banyak perkara-perkara keakhiratan. Yang apabila kita baca, dia akan beri kepada kita maklumat yang baik tentang akhirat. Dan para sahabat radhiyallahu anhum, apa yang ditulis oleh ulama Islam kita, mereka ni orang hebat sangat. Kenapa? Kerana kaki saja berjalan di dunia, tapi kepala mereka sudah berada di akhirat. Apa-apa yang dia nak buat, dia akan tengok, pertimbangkan perkara akan berlaku di akhirat. Perkara ni kalau saya buat, syurga atau neraka. Perkataan ni jika saya sebut, syurga atau neraka. Tindakan ni kalau saya lakukan, akibat syurga atau neraka. Jadi oleh kerana fikiran mereka sentiasa ada di akhirat, maka mereka jadi orang sangat baik. Walaupun tidak ada orang, dia akan jaga syariat. Walaupun memberi keuntungan, tapi oleh kerana riba, tak boleh. Jadi semua ini adalah kesan daripada fikir akhirat. Dan fikir akhirat juga merupakan suatu sifat yang istimewa yang Allah bagi kepada para anbiya. Para anbiya. Inna akhlasnahum bi khalisah zikrad dar. Sesungguhnya kami memberi kepada mereka yang para nabi sifat yang sangat istimewa, yakni sentiasa ingat akhirat. Kalau seandainya kita semua dapat memiliki sifat boleh ingat banyak akhirat, maka sifat itu sebenarnya sifat kenabian, sifat ahlullah. Dan kita ingat tak ingat pun kita kena pergi ke akhirat. Cuma orang ingat akhirat ini, dia akan jadi orang baik.
dia tak gopoh. Dia tak mudah membuat keputusan dengan terburu-buru. Dia akan fikir halus-halus, kerana dia sedar perkara ni apabila berlaku, natijahnya besar di akhirat. Dan dia akan buat sesuatu dengan penuh teliti, berhati-hati. Jadi perkara tadilah memberi kepada kita kekhusyukan. Dan hasil daripada khusyuk sangat besar. Masya Allah, sangat besar. Inna salata, sesungguhnya sembahyang yang ada hakikat. Seperti mana dalam surah Ankabut, sembahyang yang ada hakikat, sembahyang yang khusyuk yang dilakukan oleh satu orang hamba itu apabila dia jaga dengan baik, tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sembahyang itu ada kuasa untuk menghalang tuannya daripada fahsyah munkar. Sembahyang itu ada roh yang memberi kesan kepada hambanya, sehingga hamba itu yang sembahyang itu dapat jaga fahsyah munkar, dapat jaga daripada perbuatan keji dan munkar-munkar lain pun. Bermakna sembahyang yang berkualiti, yang memiliki nilai yang tinggi, sembahyang tadilah penjaga tuannya untuk jauh daripada perkara-perkara mungkar. Jadi kelebihan sembahyang apabila kita dapat jaga, sembahyang jaga kita. Kita jaga sembahyang, sembahyang jaga kita. Dia tak seperti harta. Kadang-kadang kita jaga harta, kita akan jaga harta sampai bila-bila. Amal tidak. Amal kita jaga dia apabila kita meninggal, amal jaga kita. Seperti mana dalam hadis, dalam satu riwayat, amal-amal ini akan berada pada seluruh anggota kita, di kepala kita, di kaki kita, sebagainya. Jadi jaga sembahyang, natijahnya sembahyang akan jaga. Jadi insya-Allah apabila kita semua dapat jaga seperti mana yang kita dengar tadi, mudah-mudahan sembahyang kita akan bertambah baik. Dan kita cuba belajar dan kita cuba latih. Yang penting adalah latihan. Latihan yang paling baik untuk sembahyang khusyuk, sembahyang tahajud. Sembahyang ketika orang tidak tengok kita, sembahyang kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Dan kita luahlah apa saja selepas sembahyang untuk Allah Taala perkenankan. Dan kita minta kepada Allah, ya Allah, bagilah kepadaku sembahyang khusyuk. Di antara doa yang dibaca oleh para nabi, Rabbi ja'alni muqimas salah. Ya Allah, jadikanlah aku orang yang jaga sembahyang. Jadi sebagai kesimpulan, kalau sembahyang ini dilatih dan dijaga dengan baik, dia akan beri kepada kita suatu kemanisan. Apabila sembahyang telah menjadi satu kemanisan bagi kita, maka kita akan rasa seronok sembahyang. Sebagaimana kita apabila buat sesuatu, kita rasa satu kemanisan. Maka apabila kita buat kerana dia satu kemanisan, maka kita akan seronok. Tapi kalau kita tak jaga sembahyang kita, dia akan jadi satu kepahitan. Jadi benda pahit ni siapa pun tak suka. Jadi kalau kita tak usaha kepada sembahyang kita menjadi khusyuk, sembahyang kadang-kadang akan menjadi satu bebanan, satu kepahitan bagi seorang tu. Jadi kalau sembahyang yang merupakan hubungan yang sepatut baik dengan Allah Ta'ala sudah menjadi satu kepahitan, macam mana dia di akhirat nanti? Kadang-kadang satu orang tu dia kata, kalau tak sembahyang lebih baik. Musibah saya sembahyang. Kena sembahyang pula. Kalau ini perasaan ada pada satu orang hamba, macam mana dia nak menghadap Allah? Macam mana masalah-masalah dia akan diselesaikan dengan mudah? Macam mana hajat-hajatnya akan ditunaikan? Dia dengan hubungan dengan Allah pun dia tak minat, dia tak suka. Menjadi bebanan bagi dia. Bila tu berlaku? Apabila kita tak usaha atas sembahyang kita. Sehingga sembahyang menjadi satu amalan yang memahitkan, yang memenatkan, yang membosankan. Dan bahaya. Makin lama kita makin tua, tapi hubungan kita dengan Allah makin keruh. Bahaya. Oleh kerana itu, pada sekarang ini kita bina. Walaupun hari ini kita rasa sesuatu kemuskilan ataupun satu masalah untuk sembahyang ni, tapi kita cuba telan
Mudah-mudahan suatu hari nanti kita akan rasa kelazatannya, kita akan dapat rasa keseronokannya. Dan dengan ini insya-Allah kita harap makin tua makin rapat hubungan kita dengan Allah melalui sembahyang khusyuk. Semoga Allah Taala bagi kepada saya sendiri dan tuan-tuan semua nikmat sembahyang khusyuk, dan supaya jadikan sembahyang kita ni makbul, diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dan supaya Allah golongkan kita di kalangan golongan yang sempurna dalam melakukan ibadat dan menjadi hamba yang makbul. Sekadar ini saja, insya-Allah. Kalau kekurangan tu saya sangat minta maaf lah di atas kelemahan saya, dan mudah-mudahan majlis kita ini satu majlis yang baik dan berkat dan memberi kepada kita sedikit sebanyak faedah kepada kita insya-Allah. Saya sudahi dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.